Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu saya Cikgu Umaira. Pada kali ini saya akan membincangkan bab 4 iaitu Matematik Pengguna Percukaian bagi silibus Matematik KSSM tingkatan 5. Subtopik kita adalah 4.1 iaitu percukaian dengan standard pembelajaran untuk mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Di dalam video kali ini, kita akan fokus terhadap cukai taksiran bersama dan cukai taksiran berasingan serta pengiraan yang terlibat. Apakah taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat? Bagi individu yang berkahwin, boleh memilih sama ada ingin melakukan taksiran cukai bersama atau taksiran cukai berasingan. Jadi syarat-syarat membuat taksiran cukai bersama yang pertama ialah suami dan isteri perlu tinggal bersama. Mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami atau isteri. Seterusnya, suami atau isteri yang memilih taksiran bersama mesti warga negara Malaysia jika tidak bermastautin dan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Seterusnya, kita akan lihat apa itu taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Taksiran cukai bersama adalah taksiran dikeluarkan oleh suami atau isteri. Pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri. Okey, di sini bermaksud sekiranya taksiran dibuat di atas nama isteri akan dijumlahkan dengan pendapatan suami. Sekiranya taksiran dibuat atas nama suami akan dijumlahkan dengan pendapatan isteri. Okey, taksiran cukai berasingan pula adalah suami atau isteri membuat taksiran secara berasingan. Seterusnya, apa kesan atau yang membezakan kedua-dua taksiran ini? Okey, kesannya adalah boleh menyebabkan jumlah pelepasan berkurang kerana setiap pelepasan itu hanya mempunyai had-had tuntutan tertentu sahaja. Jadi sekiranya pasangan yang berkahwin memilih taksiran cukai bersama, ini antara kesan yang boleh diterima di mana akan terjadi pembayaran cukai meningkat dengan banyak disebabkan had tuntutan adalah terhad. Untuk lebih memahami taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, kita akan membincangkan contoh 5 di dalam buku teks Matematik KSSM tingkatan 5. Okey, soalannya pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Jadi untuk individu, Encik Rajan menuntut RM9,000, isterinya menuntut RM9,000. Bagi gaya hidup yang had tuntutan RM2,500, Encik Rajan menuntut RM2,500 manakala isterinya RM2,700. Bagi insurans hayat, had sebanyak RM7,000, Encik Rajan menuntut RM5,830 manakala isterinya sebanyak RM6,000. Bagi insurans perubatan yang hadnya RM3,000, Encik Rajan menuntut sebanyak RM2,650 manakala isterinya RM2,570. Jadi soalan yang pertama, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Seterusnya, untuk soalan B, antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Jadi kita akan bincangkan soalan A terlebih dahulu di mana kita perlu melakukan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Jadi terlebih dahulu kita akan mengira pengiraan cukai taksiran bersama bagi pasangan Encik Rajan dan isterinya. Jadi untuk mengira cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita akan menggunakan carta alir seperti video yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu cara mengira cukai pendapatan. Terlebih dahulu saya telah membuat ringkasan item-item yang terlibat atau perkara-perkara penting yang terlibat untuk kita lakukan pengiraan cukai taksiran bersama bagi Encik Rajan dan isteri.
Jadi gaji tahunan kedua-duanya sekarang RM53,000 bagi Encik Rajan ditambah gaji RM57,000 bagi isterinya. Gaji tahunannya untuk pengiraan cukai taksiran bersama adalah RM110,000. Jadi derma sebentar tadi 500 setiap seorang akan menjadi jumlah RM1,000, manakala pelepasan untuk individu RM9,000. Okey, untuk gaya hidup kedua-duanya menjadi RM5,200, tetapi jangan lupa had di sini hanya RM2,500. Jumlahnya adalah RM5,200. Untuk insurans hayat kedua-duanya untuk isteri dan Encik Rajan berjumlah RM11,830, tetapi hanya akan dikira RM7,000, dan seterusnya insurans perubatan yang hadnya RM3,000 bagi kedua-duanya iaitu RM2,650 ditambah RM2,570 berjumlah RM5,220, yang hanya akan dikira adalah RM3,000. Jadi seterusnya kita akan kira jumlah pendapatan yang perlu dibayar, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rajan dan isterinya sekiranya melaksanakan pengiraan cukai taksiran bersama. Jadi untuk mengira cukai yang perlu dibayar, langkah pertama adalah dengan mendapatkan jumlah pendapatan bercukai. Jadi kita ada formula yang pernah kita bincangkan sebelum ini, iaitu jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi jumlah pendapatan tahunan tadi adalah RM110,000. Jadi kita akan melakukan pengiraan sekarang. Okey, ditolak dengan pengecualian cukai adalah derma di sini iaitu sebanyak RM1,000. Dan akan ditolak dengan jumlah pelepasan cukai. Okey, jumlah pelepasan cukai kita yang pertama untuk individu iaitu RM9,000. Pastikan kita letak dalam kurungan kesemuanya. Okey, ditambah dengan pelepasan cukai seterusnya. Walaupun untuk gaya hidup kedua-duanya adalah RM5,200, kita perlu ambil kira had tuntutan iaitu RM2,500 sahaja. Jadi di sini adalah perkara-perkara penting yang perlu dititik beratkan supaya tidak melakukan kesilapan. Okey, seterusnya pelepasan untuk insurans hayat. Walaupun kedua-duanya berjumlah RM11,830, tetapi kita akan hanya ambil kira RM7,000 seperti yang telah dihadkan bagi pelepasan insurans hayat di sini. Jadi kita akan tambahkan RM7,000 di sini. Seterusnya untuk insurans perubatan, walaupun secara totalnya adalah RM5,220, tetapi kita akan mengira mengikut had iaitu sebanyak RM3,000 sahaja. Jadi kita akan melakukan pengiraan iaitu RM110,000 ditolak dengan RM1,000 untuk pengecualian cukai dan ditolak dengan hasil tambah bagi pelepasan cukai iaitu dalam kurungan RM9,000 ditambah dengan RM2,500, kemudian ditambah dengan RM7,000 tambah dengan RM3,000. Okey, tutup kurungan. Jadi di sini jumlah pendapatan bercukai bersama bagi Encik Rajan dan isterinya adalah RM87,500. Jadi kita dah dapatkan yang pertama. Okey, seterusnya kita akan kira hitung cukai pendapatan menggunakan jadual kadar tarif seperti yang kita belajar sebelum ini. Jadi kita boleh highlightkan di sini. Di sini untuk yang pertama iaitu RM87,500 jumlah pendapatan bercukai. Okey, langkah dua adalah untuk mendapatkan pendapatan cukai pendapatan daripada pendapatan bercukai. Jadi kalau kita perhatikan pendapatan bercukai RM87,500 termasuk dalam kategori ini iaitu RM70,000 hingga RM100,000. Jadi kita akan pertimbangkan untuk RM70,000 yang pertama iaitu sebanyak RM4,600. Okey, jadi kita dah tulis di sini RM70,000 yang pertama, RM4,600. Seterus baki yang berikutnya di sini sebanyak 21%. Jadi di sini kita akan mengira baki yang berikutnya pula. Jadi cukai atas baki berikutnya, jadi kita dah kira jumlah pendapatan bercukai tadi adalah RM87,500. Kita telah pertimbangkan untuk RM70,000 yang pertama. Jadi kita akan tolak RM70,000 untuk kita dapat baki
cukainya dan kita akan darab daripada jadual tarif cukai, jadual kadar cukai adalah sebanyak, bakinya adalah sebanyak 21%. Jadi di sini kita boleh menggunakan kalkulator. Jadi kita masukkan nilai 87,500. Okey, kita boleh terus letak dalam kurungan 87,500 ditolak dengan 70,000 yang pertama kita dah kira tadi, iaitu bukan kita kira, kita rujuk jadual kadar cukai 4,600. Jadi bakinya akan darab dengan menurut jadual kadar cukai iaitu 21% atau 21/100 bahagi 100. Jadi kita akan dapat bakinya adalah sebanyak RM3,675. Jadi kita dah selesai untuk mendapatkan cukai pendapatan iaitu RM4,600 dan RM3,675 dengan merujuk jadual kadar cukai. Seterusnya kita akan mengambil kira rebate cukai. Seperti yang kita sedia maklum, rebate cukai ada dua, iaitu untuk kategori jumlah pendapatan tidak melebihi RM35,000 adalah RM400. Jadi kita tengok di sini untuk kategori yang pertama jumlah pendapatannya adalah RM87,500 adalah melebihi RM35,000. Jadi yang kedua adalah zakat fitrah. Jadi di sini tiada zakat fitrah juga. Jadi rebate yang layak untuk diterima adalah sebanyak RM0. Jadi kita boleh highlightkan di sini rebate ataupun tiada rebate yang diambil kira di dalam kes ini. Jadi jumlah cukai pendapatan bersama yang perlu dibayar adalah jumlah cukai pendapatan iaitu RM4,600 ditambah dengan RM3,675. Okey, ditolak dengan rebate iaitu sebanyak kosong. Jadi hasilnya ialah RM8,275. Jadi ini adalah cukai pendapatan bersama secara taksiran bersama. Seterusnya kita akan mengira pula cukai pendapatan individu bagi Encik Rajen dan isterinya. Jadi kita akan menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar sekiranya mengira melalui cukai taksiran individu. Jadi kita akan ambil kira Encik Rajen terlebih dahulu. Jadi langkah pertama adalah dengan mendapatkan pendapatan bercukai iaitu jumlah pendapatan tahunan Encik Rajen. Saya telah ringkaskan di sini. RM53,000 ditolak dengan pelepasannya, pengecualiannya iaitu derma tadi RM500 di dalam soalan dan pelepasannya di sini iaitu RM9,000 ditambah RM2,500 tambah dengan untuk insurans hayat RM5,830 dan insurans perubatan RM2,650. Jadi kita akan lakukan pengiraan. Hasilnya adalah RM32,520 iaitu pendapatan bercukai bagi Encik Rajen. Seterusnya kita akan dapatkan cukai pendapatan dengan menggunakan jadual kadar cukai. Jadi di sini baki yang berikutnya adalah RM32,520 ditolak dengan RM20,000 yang pertama kita dah dapat tadi daripada jadual 150 didarab dengan 3% daripada jadual kadar cukai. Jadi hasil pengiraannya ialah RM375.60. Jadi kita tuliskan di sini cukai pendapatannya adalah 150 dan RM375.60. Seterusnya kita akan pertimbangkan rebate cukai. Jadi disebabkan jumlah pendapatannya adalah RM32,520 adalah di bawah daripada RM35,000,
Rebate cukainya adalah sebanyak RM400. Jadi jumlah cukai pendapatan bersama yang perlu dibayar, bukan bersama ya di sini. Cukai pendapatan individu iaitu bagi Encik Rajen yang perlu dibayar adalah RM150 ditambah dengan RM375.60 ditolak dengan rebate iaitu RM400. Hasilnya sebanyak RM125.60. Jadi ini adalah cukai taksiran individu bagi Encik Rajen. Seterusnya kita pertimbangkan pula cukai taksiran individu bagi isterinya. Jadi untuk mendapatkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi cukai taksiran individu untuk isteri Encik Rajen, sama juga kita akan ulang langkah yang sama iaitu mendapatkan pendapatan bercukai menggunakan formula jumlah pendapatan tahunan yang di sini saya ringkaskan RM57,000 ditolak dengan pengecualian cukai iaitu derma RM500 dan jumlah pelepasan cukai RM9,000 bagi individu, RM2,500 walaupun gaya hidup bagi isteri Encik Rajen RM2,700 tetapi had tuntutan hanya RM2,500. Jadi kita akan ambil kira RM2,500 sahaja di sini. Insurans hayatnya RM6,000. Dan seterusnya insurans perubatannya adalah RM2,570. Jadi kita lakukan pengiraan. Hasilnya adalah RM36,430. Jadi kita tulis di sini untuk memudahkan. Seterusnya kita akan mengambil kira cukai pendapatan bagi taksiran individu isteri Encik Rajen menggunakan jadual kadar cukai. Untuk pendapatan RM36,430 termasuk dalam banjaran pendapatan bercukai RM35,000 RM1 hingga RM50,000. Jadi kita akan pertimbangkan RM35,000 yang pertama adalah sebanyak RM600 di sini. Jadi kita telah tulis di sini RM35,000 yang pertama adalah RM600. Seterusnya baki yang berikutnya pula adalah sebanyak 8%. Jadi kita akan lakukan pengiraan cukai atas baki berikutnya iaitu jumlah pendapatan bercukai RM36,430 ditolak dengan RM35,000 yang pertama yang telah kita peroleh RM600 darab dengan 8%. Jadi hasilnya ialah RM114.40. Jadi kita dah tulis cukai pendapatannya iaitu RM600 ditambah dengan RM114.60. Seterusnya kita ingin mendapatkan rebate. Jika kita perhatikan jumlah pendapatan bercukainya adalah melebihi RM35,000. Ini bermakna rebate-nya adalah RM0 ataupun tiada rebate yang diambil kira di sini. Seterusnya cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh cukai pendapatan taksiran individu isteri Encik Rajen ya. Yang perlu dibayar adalah jumlah cukainya tadi RM600 ditambah RM114.60 ditolak dengan rebate-nya adalah kosong. Hasilnya ialah RM714.40. Jadi ini adalah cukai taksiran individu bagi isteri Encik Rajen. Seterusnya saya buat rumusan di sini. Jadi taksiran cukai bersama tadi adalah RM8,275 dan taksiran cukai berasingan untuk suaminya adalah RM125.60 dan isteri Encik Rajen tadi adalah RM714.40. Jadi sekiranya taksiran cukai berasingan jumlahnya adalah RM840. Jadi kita telah selesai menjawab soalan yang pertama. Seterusnya kita akan bincangkan antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajen dan isterinya. Jelaskan jawapan anda. Jadi daripada yang kita jawab soalan A tadi, sekiranya Encik Rajen dan isterinya mengambil kira taksiran cukai bersama, jumlah yang perlu dibayar adalah RM8,275. Tetapi sekiranya mereka melakukan taksiran cukai berasingan, untuk Encik Rajen akan bernilai RM125.60 dan isterinya akan bernilai RM714.40 dan jumlah kedua-duanya adalah RM840. Jadi apabila kita bandingkan kedua-duanya di sini, kita bandingkan nilai kedua-dua di sini, kita dapati cukai pendapatan secara bersama adalah nilainya jauh lebih besar daripada secara berasingan. Jadi kita boleh buat kesimpulan taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah
iaitu RM840 berbanding dengan RM8,275 melalui taksiran cukai bersama. Sekian saja pada video kali ini. Diharapkan anda dapat membezakan yang mana membezakan bagaimana untuk melakukan taksiran cukai bersama dan seterusnya taksiran cukai berasingan, dan dapat membuat pilihan yang mana lebih praktikal untuk membayar cukai. Sekian, terima kasih.